uh, syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita ada ditakdirkan untuk bersama yang berhormat Datuk Ustaz Tuan Ibrahim bin Tuaman selaku Ahli Parlimen Aku Batrian dan seluruh jadi yang meraihkan kehadiran Al-Fadhil yang berhormat Datuk seluruh Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin, Muslimat, pemuda dan pemudi yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita dipertemukan dengan salah seorang yang bernama di Malaysia tanah air kita ni. Kita sama-sama melepas pengisian kuliah maghrib sambil menunggu solat Isyak. Jadi mudah-mudahan pada malam ini kita dipayung dengan alim sayap-sayap para malaikat, insya-Allah, dan sama-sama mendoakan kepada kita kerahmatan dan kasih sayang kepada kita semua. Jadi lepas solat Isyak ni jangan ada balik dan buat solat hajat, sama-sama mohon kepada Allah SWT supaya diberi perlindungan kepada kita semua daripada bala-bala yang let-let hari di dunia ni. InsyaAllah kita pakai doa biar wabak ni tak sampai di masjid, insyaAllah. Jadi assalamualaikum Al-Fadhil dijemput dan berserta kepada Tuan Masyukur. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadhil pengerusi yang bahagia, Tuan Imam, Tuan Mulu, Tuan Guru, para alim ulama, para jemaah tetamu Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala bagi peluang pada kita untuk dapat semayang maghrib berjemaah. Kerana nak jadi tetamu Allah ni, nak mari ke surau masjid ni bukan mudah. Kalau tidak Allah Ta'ala gerakkan hati kita, maka kita tak sapa. Walaupun kita sehat, ramai lagi orang sehat tapi tak boleh mari. Walaupun boleh jadi ramai orang yang rumah dia dekat dengan masjid tapi tak boleh pergi masjid. Maka orang yang boleh jadi tamu Allah ni ialah orang yang Allah Ta'ala jemput dia. Tok bila jom panggil. Waktu Nabi nak kutuh, cara-cara nak manggil, agu mana cara nak royak kau ramai masuk waktu semaya. Sebab bila Allah Ta'ala fardu semaya, maka timbul satu masalah zaman Nabi, macam mana cara nak beritahu orang ramai ni masuk waktu semaya dan suruh mari semaya. Maka Nabi diri pun dia buat mesyuarat. Nabi panggil para sahabat mesyuarat. Mesyuarat agu mana cara supaya pertama nak rakyat orang sekitar masjid ni, sekitar ni masuk waktu semaya. Sekarang yang keduanya, macam mana caranya kita nak ajak orang biar mari semaya berjemaah. Mesyuarat Nabi. Mesyuarat. Ada sahabat kata gini, ya Rasulullah, kita masuk waktu semaya kita katok loceng. Ting kita katok loceng supaya orang ramai dengar, dia jauh pun dengar bunyi loceng ni. Kata Nabi tak boleh. Itu menyerupai agama Nasrani, agama Kristian, tak boleh. Ada yang cadang gini, kita unggu api ya Rasulullah. Nabi kata tak boleh sebab dia menyerupai agama Majusi. Jadi sahabat-sahabat duk cadar-cadar mesyuarat ni tak tubik. Akhir tak selesai masalah. Tak jumpa agu mana cara nak panggil orang ni, tak tahu. Akhir Nabi kata apalah, oleh kerana kita mesyuarat dah panjang ni tapi tak dapat keputusan, kita tangguh dulu. Mesyuarat pun berhenti. Nabi balik rumah masing-masing, pakat balik rumah masing-masing. Sehinggalah seorang sahabat mimpi. Dia yang mimpi, bukan Nabi. Dia mimpi ada orang mari ajar pada dia tentang bal.
Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Sebagaimana azan. Dia ni bangun tidur pagi-pagi esok mari jumpa Nabi, cerita ke Nabi bahawa dia mimpi ada orang mari ajar dia cara-cara nak bai. Maka dia beritahu Nabi SAW, maka Nabi terima. Ya, Nabi terima. Jadi bermula syariat azan ni, bai ni ialah kerana mimpi seorang sahabat yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Ya, bukan jenis ketuk loceng. Ketuk loceng bunyi boleh orang tahu tapi tak ada pahala. Kalau kita bertepuk, oh, boleh pahala tak? Tak ada. Hidup Melayu boleh pahala? Tak ada, tak boleh pahala. Ya. Allahu Akbar boleh pahala. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah boleh pahala. Kalimah yang orang ucap tu boleh pahala. Bilal ni, ya, Nabi kata jadilah kamu Bilal. Saya duk ingat aku mula-mula dulu masa duk ngaji. Duk ingat ke yang paling afdal dalam masjid ni Tok Imam. Hamba duk ingat ke Tok Imam afdal sekali, rupa dak. Kau tengok pada Nabi SAW, Nabi kata jadilah kamu Bilal. Tok Bilal rupanya. Kalau tak boleh jadi Tok Bilal, baru jadi Tok Imam. Tok Imam tu nombor 2. Kalau tak boleh jadi Tok Imam, jadilah orang maya belakang Tok Imam. Maya belakang Tok Imam ni sah pertama ni lah. Sah pertama, bukan sah kedua. Sah kedua, sah ketiga, sah keempat, kelima, enam ni, dia tidak afdal dah. Afdal duduk belakang Tok Imam ni. Nabi kata kalau jadilah kamu Bilal. Akhirat esok Bilal ni di pada mahsyar orang kenal dia. Tok Imam tak ada orang tak kenal. Ya, Tok Bilal ni orang kenal. Kata Nabi, di pada mahsyar esok Tok Bilal ni tekak dia panjang. Tinggi. Ya, tekak dia panjang hingga orang ramai tengok kenal. Oh ni Tok Bilal, ni Tok Bilal, ni Bilal. Ya, sohonya dia sampai ditinggi darjat oleh Allah Ta'ala di pada mahsyar, bukan di akhirat lagi. Di pada mahsyar tu pun beza dah dengan orang lain. Ya, sebab tu Nabi kata jadilah kamu Tok Bilal. Kalau tak boleh baru jadi Tok Imam. Tak boleh juga sembahyang belakang Tok Imam. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tak apalah nak sebutnya, kalimah dalam Islam ni ajak manusia. Ya, Tok Bilal boleh ajak, kita pun dengar. Tapi nak boleh mari tu kadang-kadang tak ada kederak, tak ada tenaga nak boleh mari. Kuat pergi pasar malam boleh, pergi nego boleh, pergi bandar boleh, tapi nak mari masjid tak boleh. Ya. Sebagaimana kita kena sedih kalau kita boleh baca Facebook, baca surat khabar boleh, baca go-to-go ni boleh, Quran tak boleh baca. Ya. Kita kena serah malu, aku ni Allah, Quran tak boleh baca. Hak lain semua boleh. Surat khabar baca tiap-tiap hari, Facebook baca tiap-tiap hari, yang WhatsApp baca tiap-tiap hari, tapi Quran tak boleh baca. Sama juga kita kena sedih kalau kita ni pasar malam boleh pergi bandar, boleh pergi nego, boleh pergi sana sini, boleh pergi masjid tak boleh mari. Maka bila masjid tak boleh mari ni ada benda tak betul. Ya, ada benda tak betul dalam hidup kita. Alhamdulillah tu semua mukadimah hamba sebut bahawa kita syukur banyak pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala bagi peluang pada kita maya berjemaah. Ya, dan maya maghrib berjemaah ni di antara semaya yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Dia beza. Dia semaya ni pun tak sama. Maghrib tu abad 3 rakaat. Bapa 3. Ya, sahabat mari tanya Nabi, ya Rasulullah, bapa maya zuhur asar baca kohor. Maghrib isya subuh baca kuat. Bapa zuhur asar 4 rakaat. Bapa maghrib 3, bapa subuh 2. Ya. Sahabat mari tanya Nabi, bapa yang maya ni tak sama buat 4 belakang ke 3 belakang ke? Ya. Nabi jawab gini je. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu sebagaimana mu tengok aku maya. Ya, sebab syariat maya ni Allah yang tentu berapa ni ketentuan Allah Ta'ala. Bapa yang subuh kena 2. Dah lah 2, tak boleh jamak, tak boleh kasar subuh ni. Istimewa, special dia. Ya. Nabi kata siapa-siapa yang sembahyang maghrib berjemaah, siapa-siapa yang sembahyang isyak berjemaah, dia dapat pahala bertahajud separuh malam. Dan siapa-siapa yang maya subuh berjamaah, dia dapat pahala bertahajud sepanjang-panjang malam. Ya. Kita ni, ya, ni orang duk takut wabak. Hamba duk tengok ni terkini ni, berita terkini ni.
Berita resmi terkini. Hari ni hak terkini, ya, mati 131 orang. Ya. Hari ni saja 25 orang mati. Hari ni saja 840 kes, menjadikan semua yang dijangkiti penyakit virus ni 5,300 kes di Wuhan, China saja. Tak masuk negara lain, tak masuk tempat lain. Ya. Menyebabkan orang ramai jadi takut. Ya. Ambo depan ni ada beberapa hadis Nabi SAW. Ya, yang kita tengok hadis-hadis ni, ya, tentang masalah wabak. Sebab wabak ni bukan baru. Dia berlaku dah zaman Nabi SAW. Ya. Kata Nabi SAW, ma anzalallahu azza wa jalla min da'in illa wa anzala lahu dawaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Rahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, ya, bahawa Allah Ta'ala diturun penyakit. Ya. Bila Allah Ta'ala turun penyakit, bersama-sama dia Allah Ta'ala kirim juga ubat bagi penyakit tersebut. Ya. Dan siapa-siapa yang tahu jumpa ubat dia, maka dia jumpalah. Ya. Siapa-siapa yang tak jumpa ubat dia, maka tak jumpalah dia sampai dia mati. Ya. Tapi setiap penyakit ada ubat. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau kami kena penyakit, kena berubat ke ya Rasulullah? Ya. Kena pergi berubat ke? Sebab ada orang tak pergi hospital ni. Ya. Puas suruh, takut benar dengan jarum, takut cocok. Ya. Tak boleh ustaznya kerak, Allah doktor. Ya. Takut nak pergi. Akhir duduk di rumah. Pagi tadi ambo ziarah seorang hamba Allah, pagi subuh tadi. Ziarah seorang hamba Allah. Dia ni asalnya appendix, penyakit appendix pecah dalam perut. Pecah, masuk hospital, belah, alhamdulillah. Ya, balik ke rumah, tak sihat lagi penyakit appendix tu. Tiba-tiba tengah tidur patah tulang selaka ni. Tengah tidur boleh patah. Nak kata kena bening pun tak menasabah, muka sama-sama tua belaka. Tengah tidur boleh patah. Nak kata jatuh, tak jatuh, dia kata bangun tidur tak boleh hakak. Tengok-tengok X-ray patah ni. Ya. Lepas patah ni, mari serang penyakit, sakit dada. Hamba gitu tak boleh nak kecek lah. Ya. Seorang hamba Allah, saya pergi ziarah dia. Dia kata, Pak Cik sakit gapo? Dia kata, tahulah ustaz, saya ni asalnya sakit dari perut je. Asal sakit perut gitu je, sakit biasa je. Hantar hospital. Doktor cek, doktor kata, Pak Cik darah tinggi ada, kecil manis ada, jantung ada, paru ada berlaku. Dia kata, tak patut sungguh, asal sakit perut sikit je. Ya, kalau doktornya cek, timur berlaku, kata dia. Kereta tua, ya, kereta tua, wagi komen, royak dia tukar pelak je, jangan cek hak lain. Ya. Tak. Kita suruh pemain cek hak lain, tegak dia kata bus kena tukar, steering bus kena tukar, petenai pun dia punya dia apa spek brake pun dah nak habis. Suruh dia cek habis, last kali tukar kereta. Tak. Ya. Sebab tu hamba boleh cek. Tak payah orang tua mari hamba pegang tangan, hamba tahu dah tengok. Ya. Pak Cik darah tinggi ada sikit-sikit ni. Cik manis ada sikit-sikit ni. Bagai tua ada belakang. Tak sok kata apa. Akhirnya dia ni jadi tak apalah penyakit tu. Dia jadi putus asa. Hak ni masalah sikit. Dia jadi fed up, jadi give up, jadi putus asa. Yang tak tahulah, dia jadi malah belaka. Saya kata gini Pak Cik. Kita hak sihat ni boleh syarah lah kalau sakit tu. Bila kita sakit, petulah juga. Dia barang gitu je. Waktu kita sihat, kita boleh royak kalau sakit. Dia mau makan obat ni, kena makan lah sikit baru selera. Kawan tu tak ada selera makan. Bila kita kena pun dia juga. Jadi sementara kita boleh nasihat, kita nasihat. Kata Pak Cik gini, bak nyakit Pak Cik ni tak so pusing. Tak so pusing Pak Cik. Ya. Pasal apa tak pusing? Nak using ke apa? Doktor ada orang jaga. Doktor jaga dah. Misi pun jaga. Waya lagi. Mesin tu lagi. Mesin. Semua orang jaga ni. Jaga nyakit Pak Cik belakang.
Misi kau, doktor pakar kau, wayar sana sini, mesin sana situ, semua jaga penyakit. Jadi penyakit pakcik ni, pakcik tu rusing lah. Ia kena rusing amalan pakcik ni. Amalan kita kena rusing. Sebab doktor tak boleh tolong kita, misi tak boleh tolong kita, mesin tak boleh tolong kita. Bab amalan ni kena jaga. Tak apalah, gapak boleh. Nak mayat sambil berdiri tak boleh dah, sambil duduk tak boleh dah, baring sambil sekali baring. Tak boleh juga mayat tak kena mayat. Hak tak istighfar ke, berzikir ke sebagainya. Nabi SAW sebut pada hadis, Nabi kata bila Allah Ta'ala turun penyakit, maka Allah Ta'ala turun bersamanya ada ubat. Lah ni coronavirus ni tak jumpa lagi ubat, tak jumpa. Kemudian dia merebak cepat. Cari pucanya rupanya makan benda pelik. Yang makan ular, makan bewok, makan tikus, badak sumbu. Di Indonesia tu ada pasar jual habis kera makan, orang hutan pun makan, ular makan. Barang-barang yang di segi syarak kita orang Islam tak boleh makan, tiba-tiba semua nak makan, asal gerak makan belakang. Cari puca kumen tu daripada makanan-makanan hak diharap oleh syarak. Makan ular bisa tu makan. Hamba pergi ke Vietnam tengok, Allah Rabbi, Vietnam makan kotor. Makan segala-gala. Labuh hitam tu yang makan. Ciri, yang goreng ciri tu. Sedap juga nampak tengok Hamba lalu tengok kata, "Pok serang jugalah." Tapi hak lain tu Allah kebal tekuk tengok. Macam-macam yang goreng, macam-macam la ilaha illallah. Siapa pusing di Vietnam berapa tempat tu, tak jumpa pok kita kalau ada payah ada burung ke apa? Burung putih tu. Burung tak, pak kita ada orangnya burung goreng. Tak ada seka. Boleh jadi katanya waktu dia perang dengan Amerika, waktu tu dia tak ada makanan. Maka dia makanlah benda-benda yang asal boleh makan. Zaman perang dengan Amerika itu lama di Vietnam, menyebabkan rakyat dia makan. Tak apa nak sebutnya pada hadis ini demikian. Dan kata Nabi SAW, "Iza waqa'at ta'una bi ardin wa antum biha fala tukhraju minha. Wa iza waqa'a biha walastum biha fala tuqaddimu alaihi." Rahul Bukhari. Kata Nabi SAW, bila wabak ta'un berlaku di satu negeri, maka fala takhruju minha, mu jangan tubik pada negeri tersebut. Islam ni dia mari awal lagi. WHO, dan badan-badan antarabangsa, dia ambil peraturan Islam ni. Apa dia kata Nabi? Bila wabak satu penyakit berlaku dalam satu daerah, orang duduk dalam daerah tu jangan tubik pada kawasan tu. Dan orang yang luar jangan masuk di daerah tersebut. Lah ni 28 juta penduduk di Wuhan tu dikurung. Tak dia benar keluar. Pasal apa? Nak menyekat wabak tu jangan merebak keluar. Jadi 28 juta. Hamba ingat kau 11 juta. Sebab data awam macam ni 11 juta rupa hari ni, maklumat hari ni. Dia kata wilayah sebut di besar kawasan yang jakiti tak dibenar keluar. Isu yang berlaku, masing-masing pakat berebut. Pergi pasar raya berebut ambil makanan, beli makanan ni. Gak makanan tak cukup. Berebut siapa bertumbuk-tumbuk kerana berebut nak beli makanan. Jadi bertepi ada macam-macam. Pasal apa? Kerana bila perintah berkurung, tak boleh keluar rumah, masing-masing mula bimbang makanan, anak sebagainya. Dan kata Nabi SAW, kalau muda ada kawasan jangan tubik, orang luar jangan masuk. Orang luar jangan masuk. Dan zaman Nabi SAW pernah berlaku. Di Madinah tu pernah berlaku wabak ta'un. Tapi sekejap Nabi SAW doa pada Allah Ta'ala dan supaya bumi Madinah tu jadi obat. Dijadikan bumi Madinah tu, udara di Madinah dan tanah di Madinah sebagai penawar, sebagai obat. Dan lepas pada tu Madinah tidak kena wabak.
Sebab tu kalau kita pergi berjalan di Madinah pun, ya, pernah satu hari seorang doktor daripada luar, daripada Mesir datang buka klinik di Madinah. Ya, lepas dia buka klinik di Madinah, tak ada siapa masuk klinik dia. Ya, lama tunggu tak ada orang masuk. Hari pertama, kedua, ketiga, seminggu, 2 minggu, 3, tak ada masuk. Dia pelik, pasal apa orang tak masuk klinik dia? Dia pun keluar tanya. Dia kata, pasal apa orang tak masuk klinik saya? Ya, kata dia sebab tak ada orang sakit. Klinik-klinik ni pak orang sakit. Ya, dia kata takkan tak ada orang sakit. Dia kata tak ada. Tak percaya kamu cari. Dia pun tubik. Dia cari, memang tak jumpa orang sakit. Pernah di Madinah ni tak ada orang sakit. Lepas tu dia pelik, pasal apa tak ada orang sakit di Madinah pada waktu itulah? Dia kata kerana kami berpegang apa yang Nabi kami pesan. Ya, bila makan, ya, makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan bila lapar. Kita ni dok, saya ajak makan, baru balik saya telefon, jom makan, pergi pula makan. Sebab tu bila kajian Kelantan ni nak sekat sikit, nego pasar-pasar di Bandar Kota Baru sampai pukul 12 malam. Ya, hok bukul 4 jam, hok beli tak apalah. Hok ni hok duduk kedai ni, kedai kopi sampai pukul 2 pagi, 3 pagi makan gapo. Hangpa pergi bandar-bandar besar di dunia ni. Ya, walaupun tak banyak mana jalan pun, tapi bandar-bandar utama, bandar besar, kita pergi ke Jepun pukul 6 petang tu tutup dah, kedai-kedai tutup. Kecuali restoran tertentu ya buka. Ya, tak pergilah ke island, pergi ke Dublin ke, pergi malam pukul 8 senyap. Dia kata malam untuk keluarga. Malam untuk keluarga. Ni makan pukul 2, pukul 3 pagi, pukul 4:30 baru balik, subuh tak pergi dah masjid. Tak pergi dah. Ya. Esok pergi sekolah pula, tidur sekolah. Jadi kita kajian dia fikir mana kita nak, supaya pertama nak cegah budaya ni, budaya duk melepak, duk borok kosong, duk borok saja ni. Ya, memang almarhum Tok Guni Mak, Datuk Tok Guni Mak Aling, ayah Tok Guni Aziz, Keletuk Ambo. Dia cukup marah sangat orang habis masa duk saja. Ya. Dia tak begitu. Dia kata jangan masuk tidur kecuali ngatuk sungguh baru masuk tidur. Dia sendiri pun duk amal ni, duk baca Quran, qom zikir, selagi tak senguk 4-5 kali dia tak masuk tidur. Ngatuk betul baru masuk tidur. Kita ni tak masuk tidur. Golek. Kat sejam golek tak boleh tidur. Habis masa gitu, tengok bini tidur lah. Ya, kalau tak tidur lagi, tak juga sama-sama tak tidur. Tak. Ya, nak kaca dia pun dia tidur. Nak sepak dia ke dia. Akhirnya habis masa. Siapa dia kata orang tino hok goreng ikan. Dia kata sambil-sambil goreng ikan tu jangan biar mulut duk saja, kata dia. Jangan biar mulut duk saja. Sambil-sambil goreng subhanallah, 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 subhanallah. Zikirlah. Sambil-sambil kita bawa kereta tu jangan duk saja mulut, biar berzikir. Maknanya dia tak bagi waktu-waktu. Hingga dia ni, ya, kalau malam bulan purnama, cuaca cerah, malam purnama, dia pada habis anak beranak dia pergi nyaku. Ya, pergi nyaku, pergi nembah tengah malam. Waktu bulan purnama tu dia kata rugi duk saja ni. La ilaha, peliklah dia tu, pelik sikit. Tok Guni Mak, ayah pada almarhum Tok Guni Aziz. Ya. Cerah sikit gak, kalau hari cerah memang dia. Yang kedua, pukul 11.30, pukul 12 wajib tidur. Qailulah. Ya. Tutup semua ni, pintu, tikak semua tutup. Tidur belakang. Anak kau natu habis kena tidur. Tidur belakang. Ya. Pasal apa? Kerana tidur waktu tu mudah bangun tahajud nanti. Betul, dia sungguh. Ya. Dia sungguh tak percaya telah buat. Takut kita tidur juga, tahajud pun tak bangun pula. 2 kali untung. Dan kata Nabi, at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Masya Allah. Orang yang mati kerana wabak penyakit ta'un, maka matinya mati syahid bagi setiap orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Orang Islam bila kena wabak penyakit, lalu dia mati kerana wabak penyakit tu, maka matinya mati syahid. Ya. SARS ke baru ni, ataupun lah ni, coronavirus ni, ya,
Ni wabak-wabak yang kalau kena dan dia meninggal dunia, maka matinya mati syahid. Syahid apa dia? Syahid akhirat. Bukan syahid dunia akhirat. Bukan syahid dunia, syahid akhirat. Syahid akhirat ni mana ni? Dimandikan dia, dikapankan dia, disemayangkan dia macam biasa, tapi akhirat akan masuk syurga tanpa hisab. Ada pun orang yang mati syahid dunia akhirat, orang mati dalam fisabilillah, mati perang. Orang mati perang ni dia tak mati. Allah Ta'ala tak bagi kita sebut almarhum, arwah, tak boleh. Kena sebut asyahid. Tak boleh sebut arwah. Tak sebut orang tu mati dah. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala sebut Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabil amwatun bal ahya. Mun jangan kata orang mati syahid ni mati, bakal dia hidup. Sebab tu pada mazhab kita Syafi'i, bila orang mati syahid, tanah tu. Tidak dimandikan dia, tidak dikapankan dia, tidak disemayangkan dia. Mayat jenazah pun tak. Pasal apa tak mayat jenazah? Sebab dia hidup. Kenapa tak mandikan dia? Dia hidup. Nanti di akhirat dia dibangkit oleh Allah di akhirat bersama dengan pakaian yang dipakai waktu dia mati. Sama orang mati syahid. Orang yang mati tengah ihram. Nabi kata siapa-siapa yang mati dalam ihram, dikebumikan dengan ihram dia, dibangkit di akhirat seolah-olah dia berihram selama-lamanya, sepanjang waktu di alam barzah dia pakai ihram. Dan mati ni mati syahid. Ambo dalam hidup ni pun sempat sekali berlaku di Mekah. Kebetulan masa tu bulan Ramadan, semayang Zuhur, semayang Zuhur, Zuhur atau subuh, semayang kebetulan dekat jenazah. Ada 7 jenazah hari tu. Dalam ramai-ramai tu ada seorang hamba Allah ditutup dengan kain ihram dia. Maknanya dia mati syahid. Jadi saya pun kebetulan boleh akak dia ni. Waktu akak jenazah, kita pun akak dia. Kemudian pergi kubur sekali. Naik kereta pergi kubur sekali. Sampai kubur tu, masuk dalam kubur, waktu turun jenazah dia. Dia sana pakai letak gitu je. Gali kubur, dia waktu turun pala dulu. Kita waktu turun comel Malaysia ni, dia waktu turun pala dulu, kita sambut letak dalam kubur tu. Kalau dua, kadang-kadang 2, 3 pun kadang-kadang tu. Sebelah Nisa, sebelah Diasa, sebelah 3. Kadang-kadang setengah kubur tu berdua. Sayang pun tengok, dia kata kalau begini tak takut sangat, ada saing. Malaysia jangan main, tak berani kata dia. Tapi betul lah, lembut tangan dia. Tidak macam orang mati, kan mati keras juga. Dia tidak. Betul, orang mati syahid ni dia lain. Jadi rupa yang kata Nabi, orang yang mati kena wabak ni, hadis ni yang mati penyakit ta'un, maka matinya mati dianggap mati syahid. Allahu Rabbi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridu mumradun ala musihin. Ni jaga kita dengar hadis ni. Nabi kata la yuridu mumradun ala musihin. Jangan orang sakit pergi ziarah orang yang sihat. Jangan orang yang sakit pergi ziarah orang yang sihat. Betul? Orang yang sakit jangan pergi ziarah orang sihat. Tapi kita yang sihat boleh ziarah orang sakit. Orang sakit tak usah ziarah orang sihat, orang yang sakit, kata Nabi. Jadi lo ni bila bertemu wabak ni, wabak coronavirus ni, pertama sekali orang jadi takut. Suasana memang takut. Pasal apa? Kemarin baru doktor mengesahkan boleh jakit antara manusia ke manusia. Sebelum tu dia ingat tak jakit manusia ke manusia. Hari ni ada seorang penyakit, dia ni mari melawat ke Malaysia di Sabah, naik flight Malindo, balik ke China. Bila sampai di China, disahkan dia kena penyakit coronavirus. Dan semua kru kapal terbang tu semua kena kurung berlaku, kuarantin berlaku. Pasal apa? Sebab dalam kapal terbang tu berapa ramai, 300 lebih tu, semua ada kemungkinan kena jakit daripada seorang tu. Akhirnya pakai tudung ni, tutup mulut. Ada seorang hamba Allah tu tutup dengan botol
botol air tu. Nyekerak botol air, nyebuh kepala dia. Anak dia pun buh botol air, bini dia pun buh botol air juga. Ada hak teruk lagi, pakai plastik. Ya, ambil plastik tu, bukuh dengan plastik. Ya, pergi kat lapangan terbang terbukuh dengan plastik. Takutnya mati. Nabi sebut, ya, orang Islam akhir zaman kata Nabi, kamu akan dikerumuni oleh musuh sebagaimana semut mengerumuni gula. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kerana waktu tu kami bilangan kita orang Islam ni sikit? Ya. Sebab sikit kau ya Rasulullah, siapa jadi gitu mau lalu musuh khumung kita ni macam semut khumung gula. Semut khumung gula ni tak nampak gula, penuh dengan semut. Nabi kata begitulah umat akhir zaman, kamu akan dikerumuni oleh musuh. Kiri, kanan, belakang, depan, atas, bawah, kamu dikelilingi oleh musuh. Sahabat tanya, apakah kerana kami sikit masa tu ya Rasulullah? Nabi kata bukan sebab sikit. Kamu ramah, tapi ramah pun seumpama buih di lautan. Buih kan banyak, tapi ikut arus. Orang tolak kiri, orang tolak kanan, tak ada kekuatan. Ya, macam buih. Ya. Dan pada waktu tu kamu ditipu penyakit al-wahnu. Ya. Al-wahnu. Ya. Jadi bila membaca al-wahnu ni, serupa daerah kena penyakit di China juga. Ya. Daerah tu dia panggil apa? Ya. Al-wahnu ni rujuk pada kata sahabat, apa makna ya Rasulullah? Ada penyakit al-wahnu. Ya. Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahnu ni satu jenis penyakit, kata Nabi. Penyakit tu pertama, hubbud dunya, tamakkan dunia. Dia tamak dengan dunia, siapa tak peduli halal ke haram ke hak orang ke hak dia hak boleh ke tak boleh, maka dia tamak dengan dunia, cari kompor dia tamak saja. Ya. Lo ni siapa mereka tak ada mari masjid, sibuknya Allah Rabbi. Ya. Tak ada baca Quran, punya sibuk, tak ada baca Quran. Ya. Cuba tanya diri kita masing-masing, bila hari akhir kita buka Quran? Ya. Ada orang kata bulan puasa tahun lepas rasanya. Ya. Bulan puasa tahun lepas, ni hari puasa pula ni. Ya. Allah Rabbi. Sibuk. Nabi kata dia tamak dengan dunia. Bukan tak ada duit, ada. Tapi perangai harta ni, orang biasa ada 1,000. Bila dikurang pada 1,000, dia serah tak ada duit dah. Padahal dalam akaun dia 500 lagi. Tapi sebab biasa ada 1,000. Bila kurang pada 1,000, serah tak ada duit. Orang yang biasa ada simpanan 10,000 sokmo, 10,000 tak kuat. Bila harta dia kurang sikit pada 10,000, 6,000, 7,000, dia serah tak ada duit. Sama juga bila orang pendapatan harta dia 1 juta, 2 juta. Di Malaysia ada seorang hamba Allah, pendapatan dia seminggu 5 juta. 5 juta seminggu. Bila dia boleh 4 juta, 3 juta, dia serah tak ada duit dah. Padahal dalam akaun dia berjuta-juta lagi. Ya. Hamba pergi ziarah seorang hamba Allah di Kebakhrian ni. Banyak tempat hamba sebut cerita ni. Tempat lain pun hamba sebut. Yang pengalaman hidup. Ya. Hamba pergi ziarah seorang hamba Allah. Uzur sangat dia ni. Seorang makcik uzur. Ya. Orang susah lah. Televisyen pun tak ada, cushion pun tak ada rumah dia. Tok lelaki koma, kena stroke. Setahun lebih tak sedar. Bini dia kena kecil mani. Kaki kiri kerak sekat pohon. Kaki kanan kerak 2 jari. Duduk 2 orang di rumah. Anak ada tapi masing-masing kerja. Hamba pergi kat tok lelaki, dia tak sedar lah, panggil nama pun tak sedar pun, semua doa. Pergi kat makcik tu. Apa khabar makcik? Alhamdulillah sihat. Agu mana makan-makan? Alhamdulillah. Adalah rezeki, alhamdulillah. Pahagu mana nak itu nak ngurus diri ni, boleh kau ni? Alhamdulillah. Bolehlah ngesok-ngesok pergi bilik air apa semua, ngesok-ngesok pergi dapur. Hamba duk borak dengan dia ni. Sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit alhamdulillah. Tak ada nak duk sebut susahnya, sakitnya.
YB mari tak akan mari saja, tak ada buat gapo-gapo ke. Tak ada. Tak ada sepatah minta pun tak ada. Sikit-sikit alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat, bolehlah. Ya. Hingga kita borak dengan dia ni, kita suka masya-Allah. Padahal kita tengok dia ni teruk, tapi dia sendiri oleh kerana dia ni sentiasa syukur pada Allah Taala. Sebab dia fikir orang lebih teruk pada dia ramai lagi. Menyebabkan hak kita ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Allah Rabbi. Hamba pun ada seorang saing mati dah. Ya. Jutawan kaya tuan, projek dia ni kontraktor kelas A. Projek juta-juta, 5 juta, 6 juta projek. Memang jutawan lah. Ya. Duk borak dengan dia sehari, ajak dia minum. Dia mari minum, tanya. Sambil saya minum, tanya. Mana lah ni projek? Adalah sikit-sikit. Tapi susah lah ni, kata dia. Susah. Pekerja payah lah ni. Kita cari pekerja pun, dapat permitnya lari. Ya. Oh, payah. Ya. Barang pun mahal. Kau lama, kau naik. Ya. Oh, payah. Borak dengan dia ni, payah saja. Ya. Sikit-sikit payah. Sikit-sikit payah. Hak ni susah, hak ni susah. Hamba duk banding dua ni, walaupun cerita tu jauh beza lah. Hak ni, hak cerita orang susah ni lama dah. Hak macam ni baru lagi. Tapi hamba duk banding Allah Rabbi. Seorang hamba Allah yang hidup dia kita tengok susah, tapi mulut dia sentiasa alhamdulillah. Syukur pada Allah. Sentiasa syukur pada Allah. Seorang lagi kaya raya, jutawan, harta banyak, sikit-sikit susah. Sikit-sikit susah. Ha, tengok. Ya. Sebab tu dalam hidup kita ni betul kena baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Tuhan buat sesuatu ni memang kita sendiri pun tak sangka. Kita tak jangka benda berlaku. Ya. Orang Islam diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa baik sangka dengan Allah. Kata Allah Taala, ana inda zanni abdi bi. Aku ni sentiasa bersama sangkaan hamba-Ku padaku. Kalau hamba aku sangka baik, aku sangka baik ke dia. Kalau hamba aku bersyukur, aku akan beri tambah lagi. Tapi kalau hamba aku putus asa dengan aku tak peduli dia. Kalau dia tak ada masa dengan Allah, Allah pun tak ada masa dengan dia. Kalau dia berkira dengan Allah, Allah pun berkira dengan dia. Sebab tu kita ni sebenarnya kadang-kadang saja je. Ya, boleh dah Allah Ta'ala bagi harta kaya tiba-tiba? Boleh. Ya, walillahi khazainus samawati wal ard. Dalam genggaman Allah, khazanah kekayaan langit bumi dalam genggaman Allah Ta'ala. Boleh sangat kalau Tuhan wui kita nak bagi tiba-tiba jadi kaya raya, boleh. Boleh sangat, apa payah. Cuma ya, kaya ni seumpama hujan. Ya, kalau diturun banyak terus jadi banjir. Mudarat. Kalau diturun sikit-sikit bagus. Ya, kita nanai pun hidup, lepas tu esok panas, boleh jemur kain apa semua, kemudian duduk 3 hari hujan pula turun. Maka hak tu bagus. Rezeki pun sama. Ya. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, tak boleh ke nak tanya ni ya Rasulullah, kalau saya buat kerja yang halal, kerja halal, dapat hasil daripada sumber yang halal, dan saya guna tempat yang halal, tak boleh juga ke ya Rasulullah? Salah ke ya Rasulullah? Sahabat ni tanya Nabi, ya, saya buat kerja halal, dapat hasil daripada sumber yang halal, saya belanja tempat halal, tak boleh juga ke ya Rasulullah? Nabi senyap. Nabi tunduk. Kata sahabat, wahyu Allah turun jawab soalan tu. Soalan sahabat tu wahyu Jibril waktu turun jawapan untuk jawab soalan tu. Kalau kena kita tak wahyu, kita jawab lalu. Tak ada habis soalan, jawab dah. Boleh, cuma jaga-jagalah. Tak. Ya. Nabi ni wahyu turun, Nabi sapu muka. Nabi tanya, siapa yang tanya soalan tadi? Kata sahabat saya Rasulullah. Nabi kata gini, musim kemarau, rupuk-rupuk mati habis. Ya, rupuk mati habis, kemarau, air pun tak ada, kambing lapar. Kambing lapar, tak ada makanan, rupuk mati. Maka kambing ni tu lapar. Tiba-tiba hujan turun. Bila hujan turun, ya, seminggu lepas hujan turun tegak, hijau naik rupuk. Kita pergi Mekah memang gitu. Ya, negara pada pasir ni, ya, ni kita boleh tengok dalam YouTube macam-macam. Lepas hujan turun tu naik hijau rupuk.
Nabi kata kambing hok tengah lapar ni, dia tengok rumput hijau banyak tu, dia pun pergi makan juga, akhir mampu. Mati kekenyangan, mati kenyang. Daripada kambing yang cerdik, kata Rasulullah, dia pergi makan, serah kenyang berhenti, rehat, buat, ya. Nak berok ke apa semua, lapar pergi makan pula, makan, bila kenyang berhenti, ya. Ini kambing yang cerdik. Maksud apa dia? Maksudnya harta ni tak usah rusing lah. Harta kita orang lain tak boleh ambil, dia Allah dah tentu dah hak kita, ya. Kata seorang ulama, aku tak pelik langsung bak rezeki sebab aku tahu dah Allah dah tentu rezeki aku. Cuma aku kena usaha je. Aku kena usaha pasal apa? Kerana Allah suruh berusaha. Dan bila aku dapat, jangan je tidak je tamak. Ambil rezeki, ambil lah. Nak sedekah, nak derma, nak guna belanjalah. Ya. Kemudian, ya, bila habis, cari, dapat, maka guna belanja. Daripada duduk pulung, maya pun tak peduli, puasa pun tak beli, apa semua tak beli, akhir mati dalam keadaan duduk cari harta. Ya. Air ramah. Ya. Jadi oleh kerana itu, kalau kita tengok hadis-hadis begini, menunjukkan pada kita bahawa sebenarnya Allah Ta'ala uji kita dengan, ya, beberapa perkara lah. Ya. Pertama, ya, Allah uji kita nak tahu siapa yang paling baik amalan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati, Allah jadikan hidup untuk uji siapa yang paling baik amalan, bukan siapa yang paling banyak beramal. Orang kita ni kira nak banyak. Allah dia tu rajin sungguh maya. Lepas zuhur maya lagi, lepas maya lagi. Lepas subuh maya lagi. Ya. Oh, masa rajin. Ya. Lepas subuh maya sunat. Lepas asar maya sunat. Tok tua kata jaga menatu dapat menatu gini. Lepas asar maya sunat lagi. Oh, dah mari. Kata hukama dia kata, manusia ni dah dia mari rajin, malaikat terkejut. Oh, rajin. Dah mari malah, syaitan terkejut. Ya. Syaitan ni, sejahat-jahat iblis, sejahat-jahat syaitan, dia tak berani mengaku jadi Tuhan. Syaitan tak berani mengaku jadi Tuhan. Manusia, Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Bila Fir'aun mengaku, Fir'aun sebut, ana rabbukul al, akulah Tuhan kamu. Syaitan terkejut. Ya. Aku duk hasuk dia, tak skor gitu malah lalu. Lebih dos. Tak? Ya. Syaitan duk hasuk supaya dia durhaka pada Allah, syirik pada gitu je. Tak skor nak jadi Tuhan. Macam pengikut ayah peng tak? Pengikut ayah peng mati dah ayah peng tu. Pengikut dia pas kelah ni, yakin ayah peng tu Tuhan. Ya. Percaya lagi. Ayah peng tu Tuhan. Ya. Dia kata dia pergi tengok Mehmet, nampak ayah peng berdiri sampai ke langit tu. Jadi keyakinan, percaya walaupun kita fikir Allah takkan dia gini. Itu satu. Yang kedua, ya, manusia dia menyesal. Ya, lau kunna nasma'u au naqil ma kunna fi ashabi sa'id. Kalau atas dunia dulu aku mari dengar, lepas tu aku fikir, tentu aku tak masuk neraka sa'ir. Jadi Allah Ta'ala suruh kita dengar. Mari dengar kuliah, dengar pengajian, buka. Lo ni mudah. Ya, biar pagi-pagi kita buka YouTube ke, dengar kuliah. Lo ni kita boleh mudah dah. Ya, kita boleh ikuti. Kalau dia siaran langsung, kuliah-kuliah ni beratus-ratus. Ya, buka aja. Ya, tulis je. Kuliah maghrib live. Secara langsung kuliah maghrib. Beratus-ratus tu bik. Pilih hak mana kita nak dengar. Ya. Ni baru tak G, 4G, kalau 5G, Masya Allah. Ya. 5G ni makna saat yang sama. Lo ni lambat sikit, kita tengok bola. Liga Inggeris, Liverpool main. Tak. Go sana, kita baru go sini, lambat sikit. Berapa second baru, berapa minit baru kita dapat. Kalau 5G, waktu yang hampir sama. Oh, Masya Allah. Tapi, apa yang penting pada kita ialah, dengar, Allah kata, dengar, dia fikir. Akhir sekali yang ketiga, di antara orang manusia menyesal di akhirat, dia kata, ya laitani kuntu turaba.
Ya Allah, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Ya, baik jadi tanah daripada jadi orang. Ya, pasal apa? Ni orang kafir lah. Orang syirik berdoa kepada Allah, dia tahu dia masuk neraka, dia menyesal. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pernah satu hari masuk kebun, dia tengok burung. Ya, terbang sana, terbang dua ekor. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku jadi burung tu. Terbang sana seronok gembira, bila mati tak takut langsung hisapan akhirat, tak takut langsung dihisap oleh Allah Ta'ala. Ya. Habis mati, matilah. Ya. Ya. Dan kita ni akan hidup semula, tetapi yang pentingnya sepanjang waktu ni lah waktu yang kita nak jaga amalan kita masing-masing. Untuk itu ana tutup dengan 3 perkara. Pertama sekali, ya, minta lindung pada Allah daripada syirik. Ya, jangan sekali-kali syirik, kerana syirik ni dosa yang hapus segala amalan kita. Dan Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa syirik pada Allah. Maka bacalah doa ni. Ya, Allahumma inni a'udzubika min apa dia? Doa dalam surat tu. Ya. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doa tu ada dalam surat ada. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhi lindung aku daripada melakukan syirik dalam keadaan aku sedar. Dan aku minta ampun padamu ya Allah kalau berlaku syirik yang aku tak sedar. Ya. Jadi doa ni kita ambil, kita amal. Yang kedua, Nabi kata siapa-siapa yang baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim 3 kali waktu pagi, dia tidak akan ditipu sebarang mudarat, sama ada pada atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan dia. Sampailah waktu petang. Dan kalau dibaca 3 kali waktu petang, Allah Ta'ala tidak akan timbulkan sebarang mudarat atas dia sampailah pagi besok. Jadi musim-musim gini ni, musim-musim virus rata-rata ni, kalau kita nak pergi mana pun, jangan lupa amal ni. Amal ni sama waktu kita nak makan. Makanan ni kita minta 2 perkara. Pertama, minta berkat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang kedua, minta jangan dia menjadi mudarat pada kita. Baca bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was alim. Dekat nak makan tu, baca. Ambo ni hari tu tak boleh makan terung. Makan terung jadi merdu wangi. Gak ambo terung ni suka. Ya. Jadi seorang hamba Allah ajar. Dia kata, ustaz cuba baca. Jadi ambo baca. Setiap kali nak makan jumpa terung, suruh nak makan, baca bismillahillazi la yadurru ma'asmi fil ardi wala fis sama'i. Alhamdulillah boleh makan. Ya, hilang tak ada mudarat. Ya. Orang tua-tua dulu dia tak erti nak baca doa ni. Dia kata, "Hei makanan, aku makanmu, mu jangan makan aku." Dia kata gitu. Aku makanmu, mu jangan makan aku. Ya. Kih yang jari darah tinggi kecil manis ni, kih makanan tu menjadi mudarat pada tubuh kita. Padahal asal tak ada mudarat. Pak ustaz nak baca mana? Baca hak tu kau. Hak tu mudah sikit. Aku makan mu jangan makan aku. Allah gila. Hakikat sama je. Hakikatnya ya Allah, jangan makan ni mendatangkan mudarat pada aku. Ya, wallahu alam, mudah-mudahan ada kebaikan bersama ya pada malam ni. Dan untuk akhirnya depan ni Ustaz Mak Kanadah, Ustaz Mak Daud ni wakil hamba di Parlimen Kebahagiaan. InsyaAllah lah ni Parlimen tak ada persidangan lah ni. Dia akan sambung bulan 3 nanti, buka pengah baru. Ya, buka pengah baru bulan 3. Dan insyaAllah perbahasan pengah baru ni biasa titah yang Tuan Agong lah. Ya, titah Tuan Agong, dan diminta kita atas soalan-soalan yang kita nak timbul, dan sepanjang lebih kurang dalam 2 bulan ya, persidangan pada kali ni. Ya, InsyaAllah kalau ada apa-apa perkara yang itu, sama ada tuan boleh saldo tu sama pun boleh, melalui Usama pun boleh. Yang gapo-gapo yang keperluan kita, yang rasa ada keperluan, insyaAllah apa yang kita boleh sah di peringkat negeri, kita urus terus dengan kerajaan negeri. Apa-apa yang melibatkan kerajaan pusat, kita akan urus dengan kerajaan pusat. Kita mohonlah, termasuk hamba tengah-tengah duk mohon supaya masuk dalam rancangan Malaysia ke-12 ni, nak bina jalan bertingkap daripada depan USM kan, James Watmore kan. Ya, mohon situlah, dan berbicara dengan Azmi supaya masuk ke dalam jangan Malaysia ke-12 ni. Ialah jalan tu siapa ke rombok kita tu. Dan kalau sekiranya berjaya hak tu, dapat tu, sekurang-kurangnya dia sesar
masalah jam yang teruk situ. Walaupun ada rancangan nak buat jalan di belakang USM tu, ya, tapi kita usahalah, kita cuba. Dan ada beberapa tempat yang kita dah mohon doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita. Dan kita pun Kerajaan Negeri baru ni dapat peruntukan one off pemberian direct pada Kerajaan Pusat, bukan hutang lah, sebanyak 400 juta. Dan 400 juta ni kita berjimat lah, ya. Menteri Besar, Esko dah buat keputusan bahawa 400 juta ni kita hanya akan guna kepada benda-benda yang betul-betul perlu untuk Kelantan. Sebab kita tak boleh royalty minyak. Kelantan ni ada 10 telaga minyak. Kerajaan Pusat baru bayar 2, 8 lagi tak bayar. Bapa tak bayar 8 lagi, dia kata takut masuk Tara Terengganu. Dia kata kena ukur sepadan dulu. Ukur sepadan. Amrayak ke dia, hak Tara 2-3 aja, hak lain tu tidak duk Tara, ya. Hak dekat Tara 2-3 laganya. 5 lagu ni dia jauh. Dia kata tak boleh kena ukur, takut letak kok ni, kau letak kok tu, kau. Jenis orang kata sewi tu. Macam-macam. Tapi tak apalah. Kalau sekiranya 10 lagu ni masuk dalam Kelantan dapat royalty minyak paling tinggi di Malaysia. Lebih banyak pada Sabah, lebih banyak pada Sarawak, lebih banyak pada Terengganu. Tapi kena ukur Tara dulu. Dalam ni tengah ukur lah. Tengah ukur. Ya. Dah kodok dia bagi kau silap kita bagi tak tahu dah. Kalau dia lambat kita bagi bapak kita, ya, insya-Allah dengan kelang kabut suasana kerajaan yang ada ni macam-macam ni, ya. Jadi kita harapkan ada perubahan besar, ya, bagi negara kita, insya-Allah. Apa yang penting perjuangan kita ialah nak tegakkan agama Allah, tegakkan Islam dalam negara kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.